Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita malam. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg memberi gambaran bahawa 2024 akan menjadi permulaan terbaik untuk Sarawak. Menurut beliau, berkat usaha kerajaan Sarawak yang sentiasa memberi tumpuan dan fokus akan tanggungjawab yang dipikul, menjadikan ekonomi negeri ini sentiasa stabil dan pendapatan semakin bertambah. Sarawak kita konsentrate saja, kita fokus. Berkat kita fokus, ekonomi kita kuat, pendapatan kita bertambah. This one I can give you a hint. 2024 is also a good year for Sarawak. InsyaAllah. InsyaAllah. Dalam masa bulan 1, bulan 2, dengar ya kita. Saya dapat lebih dolok lah. Tangan Douglas dah senyum lah. Dia akan hanya tahu. Okay, we just concentrate. Beliau berkaitan demikian dalam sidang media yang diadakan semasa lawatan beliau ke Dataran Ibu Pertiwi di Kuching pada Isnin. Menjawab soalan media yang menanyakan adakah gabungan Parti Sarawak GPS masih tetap kekal menyokong kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Premier Sarawak memberitahu beliau hanya mahukan kestabilan kerajaan Malaysia. Kita yang pentingnya ialah kestabilan kerajaan Malaysia. Kita bersaing dengan rakan-rakan Labour kita. Kalau Malaysia akan kabut ke Datuk, siapa nak ngebak duit ke Malaysia? Nah, kalau investment tak ada masuk, peluang pekerjaan akan kurang. Yang jadi mangsa rakyat. Pemimpin berkebut-kebut pakai apa? Sementara itu, menjawab mengenai langkah Dubai pula, Datuk Petinggi Abang Zuhari mengakui beliau terkejut dan hairan apabila turut dikaitkan dengan gerakan sulit berkenaan. Saya macam juga heran juga apa hal nama saya ni masuk dalam Dubai. Nak jadi apa? Perdana Menteri? Ada. Kan? Kalau tak masa, macam je saya pun terkejut juga. Oh, tidaknya offer saya Perdana Menteri. Saya tahu juga kita nangga baju kita pun. Tangga sukat baju kita. Kita pakai baju sukat tu aja lah. GPS 23 kan. Dah you naik, jangan ngencang you lagi di bawah. Kan kita follow. Turut serta dalam lawatan itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Ambas dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koh Hian, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Sarawak Peguam Besar Sarawak Datu Safri Ali serta div-div kenamaan yang lain. Berita seterusnya, Taska Tempat Kerja TTK di bawah inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri merupakan satu sistem sokongan untuk ibu bapa yang berkerjaya. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Taska di tempat kerja ini merupakan sebuah tempat yang selamat dan kondusif untuk para ibu bapa menghantar anak mereka ketika bekerja. Saya katakan ianya tempat yang kondusif dan selamat sebab sebelum kita dapat meluluskan operasiannya, ia perlu mematuhi kepada beberapa perkara yang ditetapkan, ya, dan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pastikan bahawa compliance itu pematuhan daripada kehendak technical agency dan terutama sekali dari aspek keselamatannya oleh pihak bomba, kemudian Jabatan Kesihatan untuk keselamatan makanan, kemudian dari segi nisbah guru ataupun pengasuh kepada kanak-kanak, ya, itu juga perlu dipatuhi. Keselamatan bangunan itu sendiri juga perlu dipatuhi. Beliau berkaitan demikian semasa sidang media lawatan ke TTK Sedidik Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Fatimah menambah kerajaan persekutuan telah memberi bantuan berbentuk subsidi, manakala kerajaan negeri pula memberi bantuan bayaran secara sekaligus sebanyak RM1,000. Bantuan yang dapat diberikan ialah sebanyak RM1,000 untuk setahun. Maknanya yang lain, yang selebihnya itu ibu bapa sendirilah top up. Dan bagi kita ini sangat membantu ibu bapa sebab
Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Beri Arundalan itu memohon agar pihak berkuasa tempatan meletakkan syarat pembinaan. Sesebuah bangunan perlu menyediakan taska dan kemudahan mesra kanak-kanak. Sebanyak 20 TTK telah beroperasi di seluruh Sarawak, termasuk 7 buah TTK yang baru bermula pada tahun 2024. Keperkembangan di Sibu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah meluluskan mesin pengimejan Resonance Magnetic MRI yang diperbaharui untuk Hospital Sibu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Ming Tee berkata, mesin yang bernilai RM2 juta itu merupakan sumbangan daripada Yayasan Jantung Sarawak YJS dan ia telah diluluskan pada 25 Oktober lalu. Katanya KKM juga telah meluluskan naik taraf tapak sedia ada untuk memudahkan pemasangan dan pengoperasian mesin itu dengan lancar. And the project is scheduled to start early next year, and we predict it will complete about 5 months, in about 5 months time to install the machine. Ladies and gentlemen, my fellow friends from Sibu, the availability of this MRI machine is very important for Sibu, for all of us, for Sibu Hospital. It will bring about immense benefits to all of us, especially to the local community in Sibu, Sarike, Muka, Kapit. It will reduce the need for patients to travel long distance for specialized diagnostic procedures. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan ambang Tahun Baharu 2024 di Dataran Tun Tuan Ku Bujang Fasa 1 pada Ahad. Katanya lagi ia adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan untuk menambah baik sistem kesihatan di Sibu kerana ia juga dianggap sebagai tulang belakang untuk pertumbuhan ekonomi. Ujarnya mesin MRI mencerminkan komitmen pihak kerajaan untuk terus melabur dalam infrastruktur kesejahteraan dan penjagaan kesihatan komuniti serta pertumbuhan inovasi. Terdahulu, ketiga berucap dalam program berkenaan, Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS, Kaunselor Clarence Ting Ing Ho mengharapkan semua penduduk Sibu dapat terus bekerjasama untuk menjadikan Sibu sebuah bandar yang lebih bersih. Di Betong pula, sebanyak RM30,000 cek geran projek kecil luar bandar MRP diperuntukkan oleh Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Nangas Park Betong baru-baru ini. Menurut Dr. Richard, peruntukan tersebut adalah sumbangan bagi membiayai sebahagian kos kerja-kerja menaik taraf prasarana di sekolah tersebut. Dalam pada itu, beliau turut membuat tinjauan di sekitar kawasan sekolah tersebut bagi membincangkan perkara-perkara berbangkit yang memerlukan perhatian beliau selaku ahli parlimen di kawasan itu. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.com dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan paparan lawatan ke TTK Sedidik Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.